Seperti kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Selamat sejahtera mula katanya, saya sembah pembuka bicara. Selamat datang saya ucapkan kepada pensyarah pengurusan core kurikulum saya, iaitu Dr. Kumaran, di dalam tugasan individu saya yang akan membincangkan tentang protokol majlis rasmi di sekolah. Saya Nurul Syazwani binti Abdullah, pelajar PDPP ambilan Oktober 2023 dari kumpulan RBT 1A. Sebelum saya menayangkan video simulasi majlis protokol di sekolah saya, izinkan saya memperincikan sedikit definisi berkenaan majlis protokol. Apakah definisi majlis rasmi? Majlis rasmi ialah satu majlis ataupun upacara keramaian, perjumpaan yang diadakan di sekolah atau pejabat dengan diperakukan oleh kerajaan, jabatan atau organisasi ianya dijalankan dengan lancar, elok, bersih dan tersusun dari segi tugasan, susun atur, program, pertuturan, pakaian dan sebagainya. Manakala definisi protokol ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu protos dan kol yang bermaksud pelekat yang pertama. Atau erti kata ringkasnya, protokol ini bermaksud status. Secara definisi yang tepat, protokol ini berkaitan dengan peraturan dalam penganugerahan darjah kebesaran, susunan keutamaan, panggilan hormat, jemputan, tempat duduk dan sebagainya. Manakala definisi etikat pula merujuk kepada beberapa pendapat yang mengatakan bahawa etikat ini ialah peraturan pergaulan ataupun budi bahasa, hukum-hukum adat tertib, ketetapan dalam tingkah laku sosial, kesopanan dan bertimbang rasa, peraturan ataupun cara melakukan sesuatu. Secara kesimpulannya, etikat ialah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan cita rasa, kesesuaian, adat tertib, penampilan, kesopanan dan sebagainya semasa menghadiri sebarang majlis, sama ada majlis rasmi ataupun majlis tidak rasmi. Baiklah, seterusnya, terdapat beberapa perkeliling majlis rasmi yang perlu diteliti dan diperincikan. Yang pertama iaitu dalam mengundang orang kenamaan. Semua sekolah ataupun institusi pendidikan yang ingin mengundang pembesar negeri atau orang kenamaan ke majlis upacara pembukaan dan perasmian sekolah dikehendaki terlebih dahulu mendapat kelulusan daripada Kementerian Pelajaran. Manakala undangan kepada Ketua Setiausaha, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Pengarah Bahagian dan pegawai tinggi kementerian lainnya hendaklah dibuat melalui Pengarah Pelajaran Negeri. Di dalam penyampaian ucapan majlis rasmi hanya diucapkan oleh 3 pihak sahaja, iaitu yang pertama, pengetua ataupun guru besar, yang kedua, pengerusi PIBG ataupun lembaga pengurus sekolah, yang ketiga ialah tetamu kehormat ataupun VIP. Di dalam aspek susunan bendera, pengibaran bagi semua bendera negeri adalah mengikut keutamaan negeri-negeri. Pada masa ini, di sini ialah susunan keutamaan bendera adalah seperti berikut. Dimulai dengan bendera Malaysia, diikuti dengan 14 buah bendera negeri dan diakhiri dengan bendera sekolah ataupun bendera agensi. Bagi pengibaran bendera, pengibaran dua bendera, bendera Malaysia hendaklah dikibarkan di sebelah kanan dan diikuti bendera negeri sebelah kiri bendera Malaysia. Di dalam aspek pengibaran 3 bendera, pengibaran bendera Malaysia hendaklah dipasang di tengah-tengah di antara bendera negeri dan bendera sekolah. Bendera negeri ini perlu berada di sebelah kanan bendera Malaysia dan bendera sekolah perlu berada di sebelah kiri bendera Malaysia. Di sini ialah susunan 3 bendera. Seperti yang dilihat di sini, bendera Malaysia berada di tengah-tengah, diikuti sebelah kiri dengan bendera negeri dan sebelah kanan dengan bendera negeri, bendera agensi ataupun bendera sekolah. Dalam aspek pengerusi majlis perlulah mempunyai suara yang baik dan lunak untuk didengar, manakala dia juga perlu fasih dalam penyebutan bahasa serta terang dan jelas, sebutannya tidak pelat dan kelajuan penyebutannya sederhana. Selain itu, pengerusi majlis juga perlu cergas dan cepat dalam pergerakannya
tidak gugup dan tidak gagap dalam percakapannya, tidak mempunyai darah gemuruh, tidak panik jika berhadapan dengan pelbagai situasi ketika majlis sedang dijalankan, serta tahu menggunakan budi bicara. Selain itu, pengerusi majlis juga perlulah sentiasa bersifat sabar, tidak mempunyai perwatakan yang terlalu serius ataupun sombong dan mempunyai pengetahuan asas mengenai adat istiadat serta protokol majlis-majlis rasmi. Terima kasih kerana menonton tayangan simulasi sebentar tadi. Maka dapatlah disimpulkan di sini bahawa pengurusan majlis rasmi merupakan satu pengurusan yang berkait rapat dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan persiapan dan persediaan awal, keperluan-keperluan yang berkaitan dan juga cara pengendalian sesuatu majlis. Kejayaan dari segi persiapan, perancangan serta pengelolaan akan menjadikan majlis berkenaan berjalan lancar dan teratur.
Manakala protokol pula menjadikan tata susila dan tata cara bagi sesuatu majlis itu dijalankan dengan lebih kemas mengikut segala peraturan, susunan, adat tertib, kesesuaian dan dijalankan dengan penuh kesopanan. Maka sebagai pemimpin di sekolah atau organisasi, pengetahuan kepada pengurusan majlis rasmi dan protokol ini amat perlu kerana ia dapat membantu dalam menentukan kelancaran perjalanan majlis rasmi di sekolah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.